Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakan-rakan di FB. Sempena hari yang mulia ni, saya mohon ampun dan maaf atas semua kesalahan dan kesilapan yang telah saya lakukan, sama ada cara sengaja atau tak sengaja. Apa saja, saya mohon ampun dan maaf ya atas semua kesilapan dan kesalahan. Apa saja yang menyakitkan anda dan apa yang saya buat tak betul tu, tolonglah ampunkan semua dosa-dosa saya. InsyaAllah saya juga mengampunkan semua dosa kawan-kawan kita di FB ni. Okey, sempena hari yang mulia ini, selamat Hari Raya. Okey, jadi sempena hari yang mulia ni, hari PKP, Hari Raya PKP nama dia. Jadi hari raya ni kita duduk di rumah, beli baju lawa-lawa, pakai lawa-lawa, duduk sorang-sorang, duduk kat rumah. Okey, beli makan banyak-banyak, ingat ke dia open, rupanya tak open, makan sorang-sorang. Jadi apapun, semuanya adalah ketentuan Allah. So apa yang kita berlaku itu kita sabar. InsyaAllah sesuatu itu ada baiknya. Okey. So sempena hari yang mulia, yang bahagia ini, semua kawan-kawan melepak di rumahnya. Ada yang dah buka baju, ada yang dah pakai kain pelekat dah. Ada yang duduk mengenang nasib ni. Nak keluar tak boleh, duduk mana tak boleh. Ada yang dah start buat bisnes lah. Dia kira apa, dia nak buat bisnes saja. So apa-apa anda buat is okay, semuanya okay. Cuma kita rasa bersyukur pada Allah sebab alhamdulillah kita dapat juga berpuasa pada bulan Ramadan penuh 30 hari. Ada rakan-rakan kita yang pergi pada waktu bulan puasa. Ramai kawan-kawan saya kembali ke rahmatullah. Dia ada yang 5 hari baru start puasa, dia dah pergi. Ada yang 10 hari, ada ramai jugalah di bulan puasa. Kita bernasib baik, masih dipanjangkan umur, dimurah rezeki. Tak tahulah puasa lagi sekali tahun depan tu kita ada ke tak ada, Allah walam bisawab. Harap-harap kita semua okey dan kita semua boleh lagi dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. So apapun kita ucapkan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang berlaku dekat kita semuanya, kerana negara kita masih dalam keadaan okey, masih dalam keadaan steady dibandingkan dengan banyak negara yang sekarang ni sibuk dengan dia punya lockdown, India dan sebagainya. Okey. So di sini saya tidak ada apa-apa video yang saya nak bagi tahu kepada anda, cuma di sini saya nak jumpa anda semua. Tuna Syarina, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin, mana saya melawak, bergurau dengan anda semua. Saya mohon ampun dan maaf banyak-banyak ya. Okay. Jadi insyaAllah di bulan yang mulia ni, kita ada banyak kawan-kawan kita, walaupun mereka semua berada di rumah masing-masing, tapi rajin juga mereka hantar video kat saya. Mereka hantar macam-macam komen apa nak buat cikgu bulan puasa ni. Yang baru ni tadi, cikgu bulan puasa dah habis dah, bukan bulan puasa, ni dah raya dia kata. Jadi nak buat apa cikgu raya? Raya macam biasa. Sekarang ni kita terkurung. Kita terkurung berapa? 3 minggu sampai 6 hari bulan tak silap saya. 6 hari bulan lockdown. Tak apalah, 3 minggu kita terseksa sikit tak apa. 3 minggu biar dia selesaikan masalah ni. Biar kalau boleh kita nak pihak kerajaan tu biar dia lockdown selama 21 hari itu non-stop, tak keluar rumah pun tak apa, kita sanggup. Lepas tu kita boleh bergerak macam biasa dah. 21 hari tu. Itu kalau kerajaan bagi kebenaran, kita tak ada masalah, kita bagi full commitment. Tapi janganlah sat buka, sat tutup, sat buka, sat tutup, sat buka, sat tutup, tutup, buka, jahanam. Okey. So, apa yang saya nak share sikit dengan anda, bila kita tengok kita dah puasa, kita dah tengok nikmat apa yang kita dapat, alhamdulillah. Ada juga rakan-rakan kita yang mereka ni kadang-kadang bisnes mereka hancur. Yang saya tengok di bulan puasa mereka keluar modal untuk buat berniaga, kemudian tak boleh nak berniaga.
Jadi mereka ada juga yang banyak kehilangan wang simpanan buat bisnes tapi rugi. Ada jugalah yang untung, ada juga yang rugi, ada juga yang masuk hospital kena COVID-19 dan sebagainya. Cuma di sini saya cuma nak share dengan anda berapa banyak testimoni yang saya ada. Kebanyakan rakan-rakan kita yang kena COVID-19, kebanyakan mereka, alhamdulillah dengan izin Allah, mereka ambil halia hitam dengan dos yang agak tinggi. Dia ambil masa dalam 2 hari, 3 hari, mereka kembali back to normal. Itu saya ada testimoni sendirilah. 2-3 kawan saya yang mereka ni kena masuk hospital, ada yang di rumah disahkan ada COVID-19, tapi mereka ambil kita punya produk VR4, kita punya produk tu dengan secara intensif, dan anda akan tengok insya-Allah kesan dia tu penat kan, bila kena COVID-19 pernafasan tu anda akan tengok dia tersangkut dekat situ. Dan cuba ambil halia hitam tu dengan dos yang tinggi sikit 3 kali sehari, anda akan tengok dalam masa 2 hari ada tak perubahan berlaku di mana pernafasan anda tu rasa lega dan sebagainya. Kalau itu insya-Allah anda boleh keluar hospital tu dalam keadaan yang cepat. Dengan keadaan yang cepat. Jadi kalau ada kawan-kawan kita kesian mereka tersangkut dekat hospital dan sebagainya, tolonglah bantu mereka. Sampaikan kita punya produk kepada mereka. Tak kisahlah mereka yang tidak punya wang, anda sedekah je kat mereka, insya-Allah tolong mereka supaya mereka tu sembuh. Mereka tersembuh. Sebab apa? Daripada apa yang kita dah buat, kita tak ada scientific report, tapi kita dah ada testimoni yang cepat, di mana rakan-rakan kita yang kena COVID-19 yang terbaru di Kelang, sorry, bukan Kelang, di Selangor. Di Selangor juga dia masuk hospital. Dia bagi tahu saya dalam masa 2 hari, bila dia ambil kita punya VR4, dia ambil dos yang agak tinggi, lebih kurang sekali ambil 7 biji kali 3, 21 biji sehari. 2 hari pernafasan dia balik, hari ketiga doktor keluarkan dia balik ke ward lain, kemudian 2 hari berikutnya disuruh balik. Jadi benda-benda ni sebenarnya banyak yang kita boleh tolong rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang mereka sekarang ni kena COVID-19. Jadi saya minta berkat dengan izin Allah di bulan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, semua kawan-kawan kita yang ada rangkaian, tolonglah bantu mereka. Bantu mereka dengan produk kita. Bukan kita nak soal ni, bukan nak soal bisnes, bukan soal untung, bukan soal rugi. Soalnya supaya mereka ni selamat. Itu yang paling penting sekali, soal mereka ni selamat. Jadi saya minta tolong anda semua begitu. Okey, itu satu bahagian. Yang kedua adalah sempena hari yang mulia ni, saya juga nak ucapkan selamat hari raya juga kepada kita punya CEO, suami isteri, kita punya staff Volten, staff Volten, kita punya top leader Volten, dan juga semua leader-leader, semua ejen-ejen Volten, dan juga semua rakan-rakan di FB. Saya ucapkan selamat hari raya kepada anda semua. Untuk yang dalam Volten, untuk di Volten, okey, biasanya dalam keadaan kita lockdown, kita tidak mempunyai masalah yang besar. Kita tidak mempunyai masalah yang besar dari sudut income atau kita punya commission. Dari segi pendapatan tu insya-Allah kita dah menghadapi COVID-19 ni bermula pada tarikh 18 hari bulan 3 tahun 2020. Saya masih ingat lagi. Tarikh itu saya berada di Pekanbaru, Indonesia untuk mula buka market kita di Indonesia, dan saya berada di Pekanbaru di Indonesia, dan saya dikerahkan untuk balik disebabkan lockdown, dan saya balik hanya saya naik pesawat seorang-seorang. Masa tu satu pesawat tu saya seorang, orang Indonesia tak boleh datang ke Malaysia, jadi saya dibenarkan balik pada tarikh 18 hari bulan 3 tahun 2020. Sejak itu kita lockdown, sekejap on, sekejap off, sekejap on, sekejap off. Tapi apa yang saya boleh share dengan anda, semasa kita lockdown, sale Volten dengan produk kita tu, sale kita naik 3 kali ganda. Itulah yang saya nak share dengan anda hari ini. Untuk kita yang terkurung, yang duduk di rumah,
bagi kaedah dia bagaimana untuk kita buat secara online dan sebagainya, itu sangat penting. Yang pertama sekali, bila keadaan seperti lockdown disebabkan oleh COVID-19, kita alhamdulillah setakat hari ini kita tak dengar lah kita punya ejen-ejen yang kena, yang amalkan produk kita secara bersungguh-sungguh, kita tak nampak lah dia tu kena lagi COVID-19, atau saya mungkin tak tahu. Tapi saya tak dengar lagi lah. Yang maksudnya yang amalkan makan kita punya VR4, kita punya VR4 tu secara tersusun, insya-Allah dia protect. Jadi benda ni penting. Dia ada, kalau anda tengok testimoni atau di Indonesia, ada doktor yang bagi tahu tentang kita punya halia hitam untuk protect diri kita daripada kena COVID-19. Jadi kita tak ada report, kita tak ada bukti apa-apa, tetapi dari sudut orang kata gunakan herba, dialah salah satu herba yang baik untuk protect diri kita dari diserang oleh virus seperti itu. Jadi saya cadangkan anda semua, sama ada anda ejen water atau tidak, cuba usaha dapatkan produk itu. Protect sebelum kena. Jangan dah kena, insya-Allah dah kena pun dengan izin Allah ada yang sembuh dengan cepatnya. Tapi kita yang belum kena tu, anda tolonglah buat protection. Kalau nak kena tu juga dengan izin Allah kita tak tahu. Tapi sekurang-kurangnya anda ambil 3 biji sekali, 3 kali sehari. 9 biji sehari. Untuk buat protection kita yang keluar, yang bergaul, yang ada chances untuk kena COVID-19. Jadi kita tolong ambil minimal 3 biji sekali ambil selama 3 kali sehari. Yang dah kena COVID-19 atau yang demam, yang tersangkut mungkin kena COVID-19, anda tolong ambil dengan dos yang lebih tinggi. Antara 5 biji sekali ambil 3 kali sehari, atau 7 biji kali 3. Lebih kurang 21 biji sehari, insya-Allah dengan izin Allah. Anda akan sembuh insya-Allah. Sebab itu kita ada testimoni. Tapi kita tak pernah jamin apa-apa pun. Semua ni kita tak ada report, kita tak ada data, kita tak ada apa-apa. So saya tidak mengatakan ianya boleh menyembuhkan, tetapi bergantung kepada testimoni yang kita dapat. Itu anda kena bagi tahu dalam grup masing-masing. Bukan kita nak buat bisnes, tapi dalam keadaan situasi sekarang, anda tengoklah. Mungkin kita semua menyangkakan bahawa kita bukan yang akan kena, kita secure. Tapi dengan satu sentuhan saja, kita boleh satu adik-beradik kita semua kena. Satu sentuhan saja, satu nafas saja, masuk nafas saja juga. Kalau rapat, kita boleh kena juga. Jadi kita kena ada protection. Kita kena amalkan produk kita supaya ia boleh protect diri kita. Itu bukan unsur-unsur nak cerita tentang bisnes dan sebagainya. Itu part kedua yang saya nak pesan. Sebab berdasarkan kepada testimoni-testimoni yang saya sendiri dapat lah. Nanti saya boleh share dengan anda lah kalau tengok dekat grup dan sebagainya. Itu perkara yang kedua yang saya nak bagi tahu. Perkara yang ketiga adalah bagaimana kita nak buat bisnes dalam keadaan sekarang. Hari ini hari raya. Hari ini banyak orang sedih, banyak orang stres, banyak orang tension. Kita jangkakan bolehlah juga kita jumpa kawan ke, family dan sebagainya. Tapi dah 2 tahun macam itulah juga. Kita tak tahulah apa punca dia. Keadaan makin teruk, makin naik. Kita tengok sekarang ni, kalau anda tengok COVID-19 di Malaysia, nampak saja dia jangkakan 5,000. Cuba anda bahagikan India 500,000. Setengah juta tau. India kena setengah juta sehari. Tapi setengah juta dia dibahagikan dengan 1.4 bilion. Dia dibahagikan dengan rakyat dia 1.4 bilion. Kita 5,000 tapi dibahagikan dengan 35 juta. Cuba tengok baik-baik. Jangan don't play. Jangan main-main. Jangan ingat kita sikit saja. Percentage kita sangat besar dibanding sekarang ni. Sebab tu tolong bagi tahu kalau anda tengok sini, saya tunjuk kepada anda. Okey, sekarang ni kalau India sehari dia kena setengah juta, 500,000. Kalau kita bahagikan dia dengan 1.4 bilion, dia punya rakyat 1,400,000. Kosong. Dia punya tu 1.4 bilion. Kita tengok di situ dia punya persen kali 100. Dia baru 0.03%. 0.035%. Kita kalau anda tengok 5,000 sehari dibahagikan dengan dibahagikan dengan
kurang lebih 35 juta. 123 kali dengan 100. Tengok, kita 0.014 tau. 0.014. India 0.03. Kita 0.014. Dia 0.035. Jadi kalau anda tengok di sini, kita 3 kali ganda kurang saja dengan India. Berarti kalau kita tukar kepada bilangan Malaysia punya keadaan sekarang, kalau kita anggapkan rakyat kita sama dengan India, kita sekarang ni sedang menghadapi sekitar lebih kurang 100. Kalau saya tunjuk di sini kepada anda, okey, anda tengok baik-baik. Ini saya nak bagi tahu kepada anda di sini, lebih kurang 3,500,000. Jangan, saya tunjuk kepada anda berapa sebenarnya persentage dia. Dibahagikan dengan 3. 166,000. Kalau anda bandingkan Malaysia dengan Indonesia, persentage, kalau anda main-main dengan COVID-19 sekarang, kita nak guna produk, kita kena duit, anda tahu tak? Indonesia, India 500,000, setengah juta sehari sekarang. Dia dibahagikan dengan 1.4 bilion rakyat dia. Dia bersamaan 0, berapa persen tadi? 0.3 berapa persen. Kita 0.01. Maksudnya dia 3 kali lebih besar pada kita saja. Jadi kita kalau dibahagikan penduduk dia sama dengan India, kita punya persen adalah 166 orang sehari. 166,000. Anda tahu tak, kita punya sekarang, kalau bilangan penduduk kita dengan India sama, bilangan kita adalah 166,000 orang sehari. India 500,000 sehari. Adakah anda tengok rasanya Malaysia ni main-main benda ni? Perbezaan dia kalau anda tengok di situ 3 kali. Maksudnya India 3 kali ganda kuat, banyak kena COVID-19 daripada Malaysia. 3 kali ganda sahaja. Kita berarti 1/3 bilangan penduduk kita yang sama kena macam India. Dibandingkan dengan 35 juta penduduk. India 1.4 bilion. Anda buat sendiri. Anda pandai matematik, anda akan kira. Kalau 1.4 bilion manusia, 500,000 orang kena COVID-19 setiap hari. Berarti kita sekarang 35 juta penduduk. Anda bahagikan, anda tengok 5,000, sekarang ni 5,000. Kalau dia touch naik 10,000, anda boleh imagine, kita sudah menghampiri India. Kita sudah menghampiri India. So sebab tu saya bagi tahu kepada anda, COVID-19 don't play. Jangan main-main. Jangan pergi shopping tak tentu pasal. Sebab tu kita punya produk tu ambil betul-betul. Ambil dengan kadar dos yang betul. Hal hitam kita punya VR4. Ambil, jangan main-main. Ejen-ejen yang pernah ada produk ni, tolong bagi tahu mereka ambil protect. Sebab apa? Anda satu sentuhan saja sekarang ni duduk di dalam. Kita macam okey lagi, boleh raya duduk rumah. Ini raya duduk dekat hospital tu dengan keadaan suhu yang panas. Dan tidak ada ubat sebenarnya. Tunggu, kalau demam dia bagi ubat demam saja. Kalau anda sakit kepala, dia bagi ubat sakit kepala. Dia bukan ada ubat apa-apa pun, tak ada. Dia tunggu kita punya sistem ketahanan badan untuk protect. Itu sahaja. Sebab tu anda tolong sediakan in case emergency. Tolong bawa kita punya VR4 itu. Macam sahabat saya di Selangor baru ni. Nasib baik isteri dia boleh post produk tu. Sampai produk tu alhamdulillah dengan izin Allah 3 hari terkeluar dia daripada hospital. Jadi anda tolong ingat. Jadi bagaimana produk tu, cikgu? Produk tu kita boleh post dan standby. Jangan dah kena baru nak order. Nak order sekarang ni kadang lambat seminggu, 2 minggu, nasib. Jadi semua orang kena ada produk tu. Setiap dalam poket kita, sekurang-kurangnya, seteruk-teruknya 6 kotak tu kena ada. Satu set tu. Kena standby. In case kawan kita, adik-beradik kita, siapa saja yang kena COVID-19, tolong bagi tahu, bagi produk tu dengan segera. Itu yang saya pesan kepada anda lah. Jadi ingat, statement saya tidak ada pengesahan atau bukti apa-apa. Tidak ada sama sekali. Cuma berdasarkan pada testimoni sahaja. Jadi dia membantu kita untuk protect diri kita.
Itu part nombor 3 yang saya nak pesan sungguh-sungguh, sebab orang duk nampak Malaysia baru kena 5,000. 5,000. Dia tak tahu 5,000 tu kalau ikut persen dia sudah sama dengan 1/3 apa yang India kena sekarang. 1/3 tahu. India 500,000 orang setiap hari kena COVID-19. Kita sekarang 160,000 orang. Kalau rakyat kita sama dengan India, berarti kita sekarang dah kena 160,000 orang setiap hari sekarang. Kalau ikut persen. Sebab tu saya bagi tahu kepada anda, jangan ingat Malaysia 5,000. Dia bergantung kepada bilangan orang. Persen dia daripada bilangan orang. India 500,000 bahagi dengan 1.4 bilion kali dengan 100. Kita 5,000 dibahagikan dengan 35 juta kalikan dengan 100. Di situ anda akan dapat tahu persen dia dengan India. Hanya bezanya 3 kali ganda saja. Kita kurang, kalau kita 1, India 3. Kalau kita seorang, India 3 orang kena hari ni, kita seorang. Dia kena 9, kita 3 orang. Kalau dia kena 100, kita 33 orang kena. Kalau dia 100 orang kena hari ni, 33 orang. Kalau dia 1,000, kita kena. Kalau dia 1,000, anda bahagi kita 333 orang. Bayangkan. Sebab tu anda tolong ambil produk-produk kita yang bagus ini untuk buat pertahanan dalam diri. Itu perkara yang ketiga yang saya nak pesan di bulan yang mulia ini kepada anda semua. Okey, yang keempat. Dalam keadaan gawat seperti ini sekarang ni, apa yang saya boleh share dengan anda sekali adalah jangan anda di sini rasa sikap putus asa dalam keadaan kita duduk COVID-19 dan sebagainya. Di sini anda kena belajar. Kita duduk di alam baru sekarang ni. Alam kita yang tak pernah kita jangkakan, yang kita pernah kita sangka. Kita tak tahu berapa lama lagi dia akan duduk atau makin parah. Kita tak tahu. Sebab benda ni, kalau Malaysia sahaja okey, negara lain tak okey, dia akan masuk juga ke Malaysia. Dia nak lengkap satu dunia ni, anda bayang berapa tahun lagi. Kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu okey ke tak okey. Apa nak jadi pun kita memang tak tahu. Kalau anda tengok di sini, buktinya, itu antara negara. Negara Malaysia ni kalau dia lockdown semua dia okey pun, selagi ada manusia lain masuk ke sini, dia tetap akan kena juga. Antara negara ke negara, undang-undang dia lain-lain. Jadi mereka juga akan membantu. Kalau kita okey pun, mereka akan bawa virus tu masuk kat sini juga macam mana pun. So untuk kita selesaikan benda ni, untuk kita rasa benda ni akan tamat, saya rasa bukan satu masa yang sekarang. Bukan masa setahun ini, bukan masa 2 tahun. Itu kita tak tahu. Tetapi apa yang kita boleh ingat, kita duduk di zaman baru. Zaman dulu kita boleh semayang kat masjid, tak ada masalah. Kita tak takut duduk. Tiba-tiba kita jarakkan pergi masjid. Sekarang dulu kita boleh semayang raya. Hari ni, pagi ni, ada yang semayang raya pun tak boleh. Semayang raya. Mana kita sangka benda ni berlaku? Dulu mana orang pernah jangkakan kita tak boleh pergi ke Mekah. Sekarang tiba-tiba wujud benda ni semua. Jadi kita duduk di alam baru. New you, pemikiran baru, idea baru, posisi baru, keadaan baru, semua baru. Itulah yang kita kena tahu. So, apa yang saya nak bagi tahu, untuk kita duduk dalam kategori yang untuk buat bisnes, untuk dapat capai income di sini, anda kena fokus. Pertama sekali saya bagi tahu kepada adalah sebab kita mudah. Kelebihan yang kita dapat dalam keadaan sekarang ni adalah video macam ni, untuk presentation dan sebagainya. Dia begitu mudah untuk kita menghubungi seluruh dunia, kita punya rakan-rakan. So di sinilah satu kepentingan yang anda kena ingat. Jangan sekadar untuk main plan, untuk main game dan sebagainya. Ini anda tengok perbualan saya dengan anda secara langsung ini. Ini sebenarnya adalah sumber income yang kita kena fikirkan. Dia adalah satu era baru, satu zaman baru, satu keadaan baru dan satu pengetahuan yang baru. Yang semua orang mula kena ubah diri. Anda tak boleh duduk di posisi yang sama, mengenang nasib cikgu, COVID-19 kami tak ada kerja, cikgu COVID-19 kami susah. Itu semua kita kena buat satu perubahan dalam diri. So kita kena ada transition. Bagaimana kita transit kita punya perubahan dalam hidup kita itu. So kita nak sikap, kena berani. Sebab semuanya ketentuan Allah. Kita tak boleh nak tak puas hati. Kalau Allah titik kat situ, dekat situlah kita. Apa yang kita kena bangun, kita bangun sekuat hati kita. Kuatkan semangat dalam diri, banyakkan belajar. Banyakkan belajar, berubah, selalu berurusan dengan anda punya grup dan sebagainya untuk mempermudahkan teknik bagaimana untuk mencipta pendapatan secara online.
Dia ada banyak kaedah sebenarnya. Jadi dalam Volten kita tahu salah satunya kita buat video, kita ada Zoom, kita ada sebagainya, kita ada personal communication, kita ada personal video dan sebagainya. Benda-benda ni banyak membantu kita untuk buat penerangan tanpa perlu berada bersama. Maksudnya pada jarak yang jauh. Ini satu advantage bagi kita. Ada satu kelebihan pula bagi kita kalau kita yang ada ilmu. Tapi kalau kita yang tak ada ilmu, dia menjadi satu masalah bagi kita. So apa yang saya nak share dengan anda semua, belajar bidang ni sungguh-sungguh. Belajar buat public speaking secara online. Belajar presentation secara yang betul. Jangan ada unsur-unsur yang di situ yang anda tengok, unsur-unsur yang tidak betul. Presentation yang salah. Nah, buat saja. Apa yang anda tengok, benda itu present yang baik, buat kerana Allah. Anda don't care. Anda jangan peduli sama ada orang setuju, orang tak setuju, orang suka, orang tak suka. Anda buat saja hal yang betul. Dan anda tak perlu rasa takut untuk anda bangun dalam keadaan sekarang. Kita faham dalam keadaan sekarang banyak rakan-rakan kita terjejas teruk, terutamanya mereka yang buat bisnes kecil-kecilan. Jadi macam mana kita nak bantu mereka, itu yang paling penting. Jadi apa yang kelima saya nak bagi tahu kepada anda, bagaimana apa yang Volten sedang buat, yang Volten sedang rancangkan, kita terpaksa follow up the system. Dan kita tengok bila kita buat presentation VSS secara live, secara langsung dan sebagainya, kita tengok VSS ni biasanya ada kesilapan-kesilapan yang kita telah buat, menyebabkan kita tengok mungkin presentation kita tidak berkesan dan sebagainya. Benda-benda ni insya-Allah perlahan-lahan kita akan buat kelas, kita buat ajar dekat Zoom atau dekat mana-mana nanti. Jadi saya harap anda semua fokus betul-betul untuk sukses kali ini dalam situasi sekarang, sebab ini bukan lagi masalah, tapi zaman kita adalah zaman ini sekarang. Zaman kita bukan zaman TV. Sekarang TV pun tak popular dah kan. Dulu semua orang ingat TV itu paling orang suka tengok TV. Sekarang ni TV pun tak ada orang tengok dah sekarang. Yang anda tak boleh jangkakan handphone. Yang benda yang paling banyak orang komunikasi adalah handphone. Suami dengan isteri. Suami tengok handphone banyak ke tengok isteri banyak? Suami tengok handphone banyak, isteri tengok handphone banyak pada tengok laki. Nak kata apa? Rumah dulu kita boleh bergurau, melawak dengan family. Sekarang tak, masing-masing dengan handphone masing-masing. Dia melawak dengan online je. Kita tak ada, diam. Bilangan patah perkataan sekarang keluar daripada mulut kita boleh dibilang berapa kali cakap je sehari. Duduk satu rumah. Semua rumah diam. Di kedai-kedai kopi diam. Semua diam sekarang. Zaman dah jadi lain macam sekarang. Jadi semua transaction, peralihan, apa pun semua akan berubah sekarang. Kita nak protect, memang kita tak mampu nak buat. Tapi itulah zaman. So, yang ni termasuk dalam bidang bisnes. Alhamdulillah, kita yang jadi ejen Volten, Alhamdulillah, masa kita sebelum nak kena COVID-19, Alhamdulillah kita punya CEO sudah buat protection awal. Nasib kita bagus. Sebab masa tu kita tak tahu lagi apa itu COVID-19. Tetapi sistem e-commerce yang kita buat hari tu, dia ada selaras dengan keadaan COVID-19 sekarang. So sebab tu anda tengok sale kita di Volten setakat ini tidak terjejas, malah dia naik sampai 3 kali ganda apabila dalam keadaan lockdown. Itu yang perlu anda fikirkan, yang perlu anda tengok. Jadi jangan orang lain selalu boleh, kita tak boleh. Orang lain berjaya, kita tak berjaya. Orang lain pandai, kita bodoh. Orang lain kaya, kita susah. Jangan ada sikap macam tu. Go ahead, sentiasa go ahead. Gunakan kekuatan dalam mindset anda, menggunakan segala apa yang ada dalam pemikiran anda, fikir positif. Don't care. Anda kan ada satu sifat, ayat saya dipanggil don't care. Jangan peduli. Selagi ia betul, selagi ia tak bohong orang, tak tipu orang, cakap benar, lakukan yang terbaik, don't care. Anything happen, just do it. Apa saja cabaran, lakukan saja. InsyaAllah dia akan motivate anda setiap kali anda boleh bangun tanpa mempedulikan setiap permasalahan yang akan timbul. Ini very powerful. Itu perkara yang kelima saya nak pesan kepada. Yang keenam, banyak sungguh hari ni nak bercakap. Hari raya ni. Saya tahu anda semua kena lockdown, padam muka. Tu yang saya buat video, semua duduk kurang rumah kan. Lebih baik dengan video saya merapu lagi bagus daripada duduk tidur kat rumah kan. Yang terakhir, membentukkan teamwork pasukan. Jangan main-main dengan ayat itu. Bila dalam setiap presentation saya bagi tahu kepada anda, dalam bisnes seperti e-commerce ini, kekuatan dia adalah kepada pembentukan pasukan.
Pasokan tu semua sekali. Termasuk kita punya pasokan yang buat sale, pasokan yang buat training, pasokan, semua bentuk pasokan. Dan pasokan, ramai teamwork itulah yang menentukan kita punya income. So, anda kena belajar bidang tu sungguh-sungguh. Saya dah bagi video, saya dah bagi macam-macam dah. You just do it, don't care. Okay? So, anything happen, apa yang berlaku, serah diri pada Allah. Doa, insyaAllah kita sama-sama sukses. So, di hari yang mulia ni, di hari yang berbahagia ni, di hari yang berbahagia apabila kita semua kena kurung duduk kat rumah. Kena kurung kat rumah, masak sendiri, makan sendiri, beli baju sendiri, pakai sendiri, duduk rumah sendiri. Keluar rumah pun tak boleh, padam muka. Okay? So, last, saya nak ulang lagi sekali, saya nak mohon ampun dan maaf. Dan sebenarnya hari yang mulia ni, saya minta keampunan. Mungkin video saya tersalah cakap, kurang, mungkin saya buat dosa banyak dekat situ. Saya minta ampun dan maaf kepada semua anda di sini. Tolong ampunkan 00. Jangan ada taram kat saya, benci kat saya pun ampun. Walaupun anda menyampah tengok muka saya, tapi tolong ampunkan dosa saya. InsyaAllah saya sayang anda semua. Okay? So, saya rasa sampai di situ. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.